Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu kembali selepas cuti panjang minggu lepas. Okey, khabar semua masih bersemangat? Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada semua yang berjaya menyiapkan tugasan dan telah menghantar buku. Okey, untuk hari ini jom kita sambung tajuk anggaran dan bundar. Okey, seperti biasa, murid murid-murid boleh bersedia dengan buku teks. Murid-murid lihat muka surat 13. Okey. Okey, cikgu akan ajar satu persatu. Kita lihat dahulu tajuk dia anggaran. Okey, anggaran. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan anggaran. Okey. Kalau sebelum ni cikgu ajar dalam kelas anggaran tu maksudnya kita mengagak jumlah. Kita tak boleh nak bilang satu-satu sebab terlampau banyak. Jadi kita hanya boleh agak-agak ada berapa jumlah dia. Itu maksudnya anggaran. Okey. Lihat ada guru dia kata kuis matematik teka bilangan berbola air di dalam balang. Okey. Cuba lihat balang A dan balang B. Okey. Okey, cikgu dia cakap cuba teka bilangan berbola di dalam balang B. Okey, mana balang B? Okey. Lepas tu pelajar perempuan yang tak pakai tudung ni dia cakap bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. 20,000. Kenapa dia cakap kurang daripada 20,000? Okey, sekejap lagi cikgu terang. Okey, seterusnya pelajar yang bertudung dia kata lebih kurang 10,000 biji. Manakala pelajar lelaki ini dia cakap hampir 10,000 biji. Okey. Kenapa dia cakap antara 10 dan 20,000? Sebab, okey, lihat tangan cikgu ni. Okey, cikgu ni tunjuk kepada balang A. Betul? Okey, balang A kita lihat ada berapa? Ni, ini jumlah balang A, 20,000. Bila satu tong yang besar ini jumlahnya 20,000, bagaimana dengan tong yang sebelah ni? Banyak ke sikit? Banyak ke sedikit? Maksudnya dia lagi sedikit daripada balang A. Okey? Jadi, kita boleh jawab, betul tak jawapan perempuan ni? Bilangan berbola dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Maksudnya jawapan dia betul. Dia agak-agak sahaja. Tak perlu nak bilang satu persatu. Itu maksudnya anggaran. Kita bandingkan jumlah berdasarkan jumlah yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Okey, perempuan ni cakap lebih kurang 10,000 dan lelaki ni pula cakap hampir 10,000. Okey, betul ke tak? Betul juga. Sebab bila separuh kita boleh anggarkan dia separuh daripada 20,000. Bila separuh daripada 20,000 maksudnya 10,000. Okey, faham? Itu maksudnya kita agak-agak, kita tak perlu bilang satu persatu. Contoh cikgu sebut sebelum ni, kalau dekat rumah awak ada tong beras. Ada 2 tong beras. Okey. Bila ada 2 tong beras, awak nak bilangkan satu persatu. Beras mana yang lagi banyak? Okey, dalam tong ni berapa biji beras? Nak bilang? Tak perlu bilang. Jadi kita hanya anggarkan sahaja. Okey. Kita lihat dekat bawah ni. 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Okey. Okey, ini jumlah lain pula. Perempuan ni nama dia Hazel. Okey, dia kata 5,500. Ni. Dia anggarkan balik 5,500 dalam balang B. Seterusnya V0. V0 dia anggarkan 10,005. 10,005. Sini. Manakala pelajar perempuan 15,725. Jadi mana yang paling tepat? Yang paling tepat. Okey, kalau Hazel 5,000 sikit sangat. Sebab kita boleh agakkan dia ni 10,000 kan? Okey. Jadi kalau 5,000 mestilah lagi kurang sikit. Okey. Jadi V0 ni paling tepat sebab balang B separuh daripada balang A. Bila separuh, dia hampir kepada 10,000. Kalau 15,000 ni, lagi banyak sikit. Dia lebih pada separuh. Okey?
Jadi jawapan yang paling tepat ialah V0 10,005. Okey, faham? Seterusnya, muka surat 14. Okey, pelajar perempuan dikata isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Okey. Maksudnya kolam S ni yang besar. Jadi jumlah air dia kita boleh cakap jumlah air dalam kolam S ni lagi banyak daripada jumlah air daripada kolam R dan juga kolam T. Okey. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Okey. Ni S ni 4 kali ganda lagi besar daripada R. Maksudnya kita kumpul 4 kolam R. Okey, kita kumpul 4 kolam R, barulah sama tinggi dengan kolam S. Okey. Jadi, dia kata lagi, tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Okey. Kalau T ni, dia kata lebih kurang 2 kolam R. Okey, maksudnya bila kita gabung satu lagi kolam R, jadilah T. Okey. Jadi, sekarang, lihat di sini. Cuba lihat satu persatu ni. Okay. Ini kolam R, kecil, paling kecil ni. Okay, ketinggian dia sampai sini je. Kolam S dia kata 4 kali ganda. 1, 2, 3, 4. Okay. Kolam T 2 kali ganda. 1, 2. Jadi sekarang kita nak anggarkan dia, kita boleh guna darab. Okay. Disebabkan kolam R ini 4,000, kolam S ni dia kata 4 kali ganda. Ni, 4 kali ganda. Maksudnya 4 darab 4,000. Jawapan dia 16,000. Okey, dah hafal sifir semua? Okey, pastikan hafal sifir. Okey, seterusnya T. Kalau T, berapa kali ganda dia kata? 2 kali tinggi. Kalau 2 kali tinggi, maksudnya kena darab berapa? Maksudnya kat sini dia kena darab 2 lah. Sebab dia 2 kali tinggi pada R. Okey, jom kita cuba buat darab. Ingat lagi tak darab macam mana? 4. Okey, sekejap ya. Okey, 4,000. 4,000 darab dengan 2. Okey, sifar. Sifar darab 2. Sifar. Sifar darab 2. Sifar. Sifar darab 2 lagi. Sifar. 4 darab 2. 8. Jawapan dia ialah 8,000 liter. Okey? Jadi kita boleh tengok kepada dia punya mana yang lagi besar, mana kolam yang lagi sikit, kecil. Okey, jadi tulis kat sini, anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir 16,000 liter. Okey, kita hanya kira berdasarkan kolam ni. Kita tak kira satu-satu pun, kita tak sukat satu-satu pun. Okey, anggaran isi padu air dalam kolam T lebih kurang 8,000. Okey, jom kita lihat uji diri. Anggarkan A. Bilangan mana di dalam bekas A dan bekas B? A dan B. Okey. Jadi, kalau bekas yang dia bagi dekat tengah ni 17,000. Okey, 17,000. Yang A ni hampir separuh. Jadi, kita kena bahagi 2. 17,000 agak-agak sampai tak ni 10,000. Mestilah kurang lagi sikit. Kita boleh agak-agak dia hanyalah 8,000 ataupun 9,000 sebab dia separuh daripada 17,000. Okey, yang B. B ni pula separuh daripada A. Bila separuh daripada A, tadi kita anggarkan yang ni 8,000 kan?
Okay, bila kita anggarkan yang 8,000, yang ini B kita anggarkan dia 4,000. Okey, kita anggarkan saja. Okey, jadi kita boleh buat ayat apa? Anggarkan anggaran bilangan magnet dalam bekas A ialah 8,000. Anggaran magnet dalam bekas B ialah 4,000. Okey. Baik, B. Isi padu air di dalam botol C. Tengok. Ni 10,000. Yang ni. 10,000 kita cuba bahagikan dia kepada 5 bahagian. 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Okey. Ni cara kita nak anggarkan. Okay? Bila 10,000 kita boleh buat 2, 4, 6, 8, 10,000. Jadi sekarang kita lihat yang ni. C. C, yang ni dia kata 10,000 kan? C dia sampai sini. Perhatikan ya. Okay, C dia sampai sini. Sampai sini. Maksudnya kita boleh anggarkan dia sini 2, 4, 6. Okey, kita boleh anggarkan dia sama ada 6 ataupun 7,000. Senang sahaja. Faham? Okey, cikgu ulang balik. Macam mana kita nak. Okey. Okey. Ulang balik macam mana ni. Okey, mula-mula kita dah tahu. Dia punya satu botol ni 10,000. Okey, bila dia tahu 10, kita tahu 10,000, kita nak anggarkan botol yang ni. Kita tak tahu. Jadi kita nak anggarkan. Okey, kita cuba agak-agak. Ni 20,000. 40,000. 60,000. Kita guna sifar 2. 2, 4, 6, 80,000, 10,000. 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Okey, ni kita anggarkan saja. Jadi bila kita lihat C, dia sampai sini. C sampai sini. Okey. C kita sampai sini. Okey. Bila kita dapati C antara 8,000, kita boleh agak dia C ini mungkin 7,000 atau 8,000. Dia cikgu kata 6,000 kan. Okay, bila kita buat balik, dia sama dengan 8,000 tapi dia kurang sikit. Maksudnya kita boleh anggarkan anggaran isi padu air botol C ialah 7,000. Okey? Faham? Okey, baik. Selesai tajuk anggaran. Kita sambung tajuk bundar. Muka surat 15. Okey. Ingat lagi tak macam mana cikgu ajar bundar? Okey. Sebelum tu kita lihat dulu. Apa itu bundar? Okey. Okey, kita boleh baca ni. Kita lihat terus kepada soalan. Bundarkan 12,295 kepada ribu yang terdekat. Okey. Pastikan awak sudah mahir menyebut nombor. Ingat. Kalau selagi awak tak mahir, ulang balik video cikgu yang minggu lepas. Pastikan awak tahu macam mana nak sebut angka-angka puluh ribu dan ribu. Okey. Bundarkan 12,295 kepada ribu terdekat. Okey, sebelum tu awak kena ingat apa yang cikgu ajar. Nombor miskin. Okey, nombor miskin. Dan juga nombor tak cantik. Okey, semula. Okey, nombor miskin. Nombor miskin berapa? Dan juga nombor kaya. Perhatikan betul-betul. Okey. Nombor miskin ialah
sifar. 1, 2, 3, 4. Nombor kaya 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ingat. Kenapa ada miskin, kenapa ada kaya? Kalau miskin tak perlu buat apa-apa. Kalau miskin salin balik sahaja. Kalau kaya, kita kenapa? Kenapa dia Ulha? Akmal. Kena tambah 1. Kalau miskin, salin balik. Okey. Baik. Jadi sekarang kita lihat soalan dia betul-betul. Bundarkan 12,295 kepada ribu yang terdekat. Okey, perhatikan arahan dia. Dia nak bundarkan kepada ribu yang terdekat. Okey, salin dulu. Okey. Ini kita tak payah salin lagi. Kita lihat contoh yang dia bagi. Okey. Sekarang dia guna garis nombor. Bila dia kata ribu yang terdekat, kita mulakan 12,000 dan berakhir dengan 13,000. Ramai lagi tak faham macam mana kita nak mula garis nombor. Okey, kita lihat macam mana kita nak mulakan garis nombor. Okey, dia kata 12,295. Okey, 12,295. Bila soalan kata bundarkan kepada ribu, gariskan ribu. Mana ribu? 10,000,000. Okey. Okey, bila 12,000, okey, ni ribu kan? Maksudnya kita kena mula garis nombor dengan 12,000. Okey? Kita mulakan dekat depan ni kita salin balik. Sifar. Yang belakang sifarkan. Itu cara kita nak mula garis nombor. Okey. Bila kita mula dengan 12,000, okey, ribu terdekat. Yang belakang dia pun dengan tambah 1,013. Ribu yang berubah hanyalah rumah ribu. Rumah ribu sahaja yang berubah. Yang lain sifar. Di hadapan dia salin balik. Okay, faham? Okay, jadi sekarang bila kita buat garis nombor, kita boleh lihat 12,000 kat sini. Bila 12,000 dekat sini, 12,295, mestilah jawapan dia yang paling hampir ialah 12,000. 12,295 terletak di antara 12,000 dengan 13,000. Okey. Nombor dia ni ada dekat tengah-tengah. Tapi mana yang lagi dekat? Dia kata hampir kepada 12,000. Jadi 12,295 menjadi 12,000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Okey. Sekarang bila kita nak guna miskin dan kaya ni? Kita nak guna miskin dan kaya bila kita tak guna garis nombor. Okey. Yang bawah ni dia guna miskin kaya. Kita lihat contoh. Bundarkan 38,000. Bundarkan 38,704. 3, 8, 7, sifar, 4. Okey, cara yang pertama dia buat garis nombor tadi. Okey, senang saja bila kita buat garis nombor. Cara yang kedua, sebelum tu kita perhatikan ni. 10,000. 10,000. Jadi mana? Ini 10, ratus, ribu, 10,000. Ni 10,000. Jadi gariskan 10. Okey, gariskan 10,000. Okey, kita lihat cara yang kedua ni. Cara dua. Tadi kita dah belajar guna garis nombor, sekarang kita guna cara yang kedua.
10,000 yang terdekat ialah 3. Dia bulatkan 3. Okey. Jika digit ribu 5, 6, 7, 8 atau 9. Ni kan? Tengok betul-betul. Sama tak? Sama tak? 5, 6, 7, 8, 9. Kita tambah 1. Ni tambah 1. Sebab dia kaya. Okey. Digit 8, 7, sifar 4. Ni kat belakang dia. 8, 7, sifar 4. Masing-masing dijadikan sifar. Tak faham? Tak apa. Okey. Okay, cikgu tunjuk dekat slide yang seterusnya. Okey, kita lihat soalan yang sama. Okey, cuma cikgu buat dekat slide yang berlainan. Awak terus lihat pada buku teks yang tadi. Okey, soalan dia bundarkan 38,704 kepada 10,000 yang terdekat. Okey, pastikan awak tahu dia nak soalan 10,000. Jadi, kita lihat mana 10,000. 4 sah, sifar, 10, 700. 8,000. Selepas 1,000, 10,000. Jadi ini 10,000. Maka bila kita dah tahu mana satu 10,000, kita gariskan terlebih dahulu. Okey, kenapa kita kena gariskan apa yang dia nak? Okey, gariskan apa soalan nak ialah bila kita gariskan dia, maksudnya hanya nombor ini sahaja yang berubah. Hanya nombor ini sahaja yang berubah. Di belakang berubah, tapi berubah kepada apa? Okay, bila dia nak 10,000, maksudnya yang di belakang ini secara automatik akan jadi sifar. 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 Okay, cuma kita tak tahu 3 ni dia akan berubah ataupun tidak. Okay, faham? Itu cara kita nak bunda. Yang pertama, pastikan 10,000. Pastikan mana nombor 10,000. Seterusnya, di belakang 10,000 mestilah ada sifar, 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 sifar. Okey, sekarang barulah kita tahu macam mana kita nak guna nombor miskin dan juga nombor kaya. Macam mana kita nak guna nombor miskin? Kita tengok dekat nilai ribu. Ribu ialah 8. Okey. Bila 8 ini miskin ke kaya? Kaya. Ni, kaya. Okey. Bila dia kaya, kita kena tambah 1. Sebab itu namanya tambah 1. Okey. Jadi yang mana yang kita nak tambah? Yang ni lah. Yang kita tak tahu ni. Yang kita tak tahu. Jadi jawapan dia ialah 4 sifar. Ada berapa sifar? Sifar. Jadi jawapan dia ialah 40,000. Senang kan? 40,000. Okey. Faham? Okey, mula-mula ingat balik. Mula-mula lihat soalan nak 10,000. Gariskan 10,000. Di belakang dia semua perlu sifar. Dia takkan jadi nombor lain. Yang berubah hanya nilai 10,000. Okey, jadi sifar-sifar, sifar depan dah tahu. Macam mana kita nak tahu yang depan ni? Kena tengok yang sebelah dia. Tengok yang belakang dia. Bukan tengok dia. Tengok orang belakang dia ni. Tengok orang belakang dia. Orang belakang dia 8. Bila orang belakang dia 8, dia kaya. Maksudnya kena tambah 1. Jadi 38,704 dibundarkan kepada 10,000 terdekat. Jawapannya ialah 40,000. Okey, faham? Okey, kita lihat teks muka surat 16. Okey. Cikgu ambil satu contoh sahaja. Bundarkan 19,500 kepada 1,000 yang terdekat. Okey. Ramai yang keliru bila ada 500. Bila ada 500, ramai yang keliru sebab dia berada di tengah-tengah. Sama banyak. Sama dekat dengan 20,000, sama juga dengan 19,000. Nak pergi mana satu ni?
Nak pergi mana satu? Nak pergi depan ke nak pergi belakang? Okey, jom kita lihat di slide yang seterusnya. Okey, lihat. 19,500 kepada ribu yang terdekat. Mula-mula, ingat satu persatu macam mana. Lihat soalan dia nak ribu. Okey, bila dia nak ribu, lihat mana satu nilai ribu. 10, ratus, ribu. Okey, bila 9 itu ribu, gariskan ribu. Bila 9 ini ribu, di belakang dia. Ingat, semua jadi sifar. Ingat, di belakang nilai yang soalan nak mesti jadi ribu. Di depan tak jadi sifar. Di depan dia kekal jadi satu. Salin balik sahaja. Okey, salin balik dahulu. Okey, jadi sekarang kita nak ubah 9. Kita tak tahu dia berapa, berubah ataupun tak. Okey, jadi sekarang kita lihat dulu. Okey, sifar. Bila kita nak tengok ribu ni berubah atau tak, kita lihat nombor belakang dia. Bukan nombor depan, nombor belakang. Belakang dia 5. Jadi cari 5 kaya ke miskin? 5 itu kaya. Bila kaya kena tambah 1. Alamak, macam mana nak tambah 1? 9 tambah 1 jadi 10. Macam mana ni? Jadi adalah yang tulis macam ni. 1 yang kat depan tu. 9 tambah 1 jadi 10. Lepas tu dah ada sifar kat belakang. 1, 2, 3. Betul ke macam ni? Azmi, betul? Salah. Ini salah Bukan macam ni cara dia. Lihat semula. Okey, perhatikan. Okey, jawapan dia ialah salin balik dahulu. Belakang dia sifar tak berubah Murid-murid perlu ingat belakang ni sifar. Okey. 9 tambah 1 jadi 10. 10. Bila 10, 1 naik atas. Sifar dekat sini. Kan? Jadi dia pun sifar juga. Bila 1 naik atas, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawapan dia ialah 20,000. 19,500 kepada ribu terdekat. Jawapan dia ialah 20,000. Faham? Okey? Kalau awak tak faham, awak ulang semula yang cikgu ajar daripada awal. Pastikan kita tahu arahan dia. Dia nak ribu. Bulatkan ribu ni. Gariskan ribu. Di belakang ribu, pastikan sifar. Okey? Di hadapan dia, salin balik. Yang ribu ni kita tak tahu. Bila kita tak tahu, tengok nombor belakang dia. Nombor belakang dia miskin ke kaya? Lihat sini kaya. Bila kaya kena tambah 1. Bila tambah 1, 9 tambah 1, 10. 10, 1 naik atas. Salin balik sifar. 1 tambah 1, 2. Jawapan dia 20,000. Okey, sekian saja untuk hari ini. 2 soalan sahaja cikgu bincangkan untuk bundar. Siapa yang tak faham boleh WhatsApp Maklimah terus WhatsApp, nanti cikgu akan bagi cara kerja lain. Okey. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey, selamat menjawab soalan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.